An-Nas. Terjemahan surah An-Nas kita tengok beberapa baca ayat yang kita dapat. Di surah An-Nas yang mana terdiri daripada 6 ayat. Surah ni ada nama dia, iaitu surah An-Nas, atau surah yang berkongsi dengan nama surah yang satu lagi, disebut Al-Mu'awwizatan. Al-Mu'awwizatan, dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ataupun dalam digabungkan lagi satu surah Al-Mu'awwizat, iaitu kita panggil, bahasa orang Melayu selalu sebut tiga kul kan. Di surah An-Nas. Ini nama dia surah tu Nas. Jadi disebut Al-Mu'awwizatan. Mu'awwizatan dipanggil kata apa? Awwaza, iaitu dua perlindungan. Surah ni bawa maksud dua perlindungan lah. Dan Nabi SAW ketika disihir, Nabi baca surah ni, dua surah ni. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ada juga sebut lain Al-Mu'awwizat. Mu'awwizat maksudnya apa? Perlindungan. Jadi itu Mu'awwizat ni 3 surah. Surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Sebut 3 kul lah. Dan surah ni antara surah yang sangat banyak dilazimi Nabi baca. Bila sunnah nak baca surah ni? Sunnah nak baca surah An-Nas bila? Setiap kali lepas solat. Kita baca surah ni. Dia tak mestilah mesti baca wirid ramai-ramai tu, baca sendiri-sendirilah kan. Boleh kita baca amalkan. Ini baca antaranya setiap kali lepas solat. Lagi tempatnya lagi setiap kali sebelum tidur Nabi baca. Dan lepas baca macam mana? Nabi usap dekat badan lah. Tu sebelum tidur. Lagi subuh. Awal pagi baca juga. Wirid surah ni baca 3 kali. Setiap surah Al-Ikhlas, An-Nas dengan Al-Falaq ni baca 3 kali. Dan juga waktu petang. Jadi zikir pagi petang. Zikir pagi baca 3 kul ni 3 kali. Dan zikir petang baca juga 3 kali. Jadi banyak sangat. Seharian tu kalau diamalkan semua sunnah tu, surah ni dibaca. Lebih daripada surah lain lah. Ini salah satu surah yang paling banyak dibaca selain daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dah wajib baca bila? Setiap kali solat. Lagi banyak rakaat solat tu kena baca 17 kali. Tapi surah ni juga sangat banyak dilazimi membacanya. Jadi surah ni diturunkan, ada beberapa pandangan lah. Ada yang kata Makkiyah. Ada juga yang menyebut surah ni surah Madaniyah. Tapi pandangan yang lebih kuat dia Makkiyah lah. Surah ni turun pada masa Nabi belum hijrah ke Madinah.
disebut surah Makkiyah. Dan surah ni menjadi penutup kepada Al-Quran. Menjadi penutup kepada Al-Quran. Quran mula dengan surah Al-Fatihah, pembuka kepada pintu-pintu kemenangan. Kemudian ditutup dengan mohon perlindungan. Maknanya apa ni? Jadi setiap kali kita habis baca Quran, kita akan minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah benda yang paling utama. Kenapa? Syaitan sentiasa akan usaha menggelincirkan kita bila? Terutamanya saat-saat akhir. Terutamanya saat-saat akhir. Sebab itulah di penghujung setiap Quran ni tutup dengan apa? Akhirnya kita macam mana pun kita dah dapat banyak hidayah dah ni tadi ni, tapi kita tetap kena lindung dengan Allah pada akhir ni Quran ni. Kita baca surah apa? Surah An-Nas. Itu Allah susun. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah 16 ayat 98. Buka surah 16 ayat 98. 16 ayat 98. Nampak? Surah apa? 278. Hasan tu. Kita tilawah sama-sama kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Makna dia? Maka apabila engkau membaca Al-Quran, kalau engkau hendak mula baca Quran antaranya, maka mohonlah apa dia? Perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Jadi maknanya Quran ni mula baca pun Allah suruh kita mohon perlindungan. Jadi maknanya syaitan ni dia sentiasa berusaha menggelincirkan manusia dengan sedaya upaya dia sejak awal sampailah akhir. Sebab tu Allah beritahu dalam ayat ni, bila kamu nak mula baca Quran. Sebab tu kita nak mula, kita baca apa? Ta'awuz juga. Dan bahkan sebenarnya bila setiap kali Quran ditutup, sebenarnya surah terakhir juga ditutup dengan mohon perlindungan juga kepada Allah dalam menerusi surah ni. Surah An-Nas, iaitu yang disebut surah Al-Mu'awwidzat. Mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kerana Quran lah sumber utama kehidupan manusia. Quran lah yang akan menjadikan segala perbuatan kita, lelah kita, penat kita di dunia ini ada nilai dan bermakna pada kehidupan yang sebenar nanti. Quran ialah sumbernya. Sebab itu yang paling mustahak untuk kita jaga, yang paling utama untuk syaitan jauhkan kita ialah daripada apa? Mendapat faedah-faedah yang ada dalam petunjuk kita ni, iaitu Quran. Sebab itu dalam ayat ni Allah kata bila kamu nak mula baca Quran, ataupun dalam makna lain juga ada pandangan yang lain, apabila kamu telah selesai baca Quran. Ada pandangan yang macam tu juga. Sebab dia guna fi'il apa? Madi tu. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Barangkali kita baca Quran, kita dah dapat sesuatu dah. Hidayah, ditegur, jangan mengumpat. Dah baca dah tahu ni nasihat ni. Tadi dia punya sedar. Tengok-tengok lepas habis baca je, dia buat apa?
Dia langgar apa yang dia dah tahu. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Kita dimukai Allah bila kita langgar. Dalam keadaan apa? Bila kita langgar satu perkara dalam keadaan kita tak tahu, dengan kita langgar perkara dalam keadaan kita dah tahu, mana lagi berat dosa? Langgar perkara dalam keadaan tak tahu apa, ataupun dilanggar dalam keadaan dia dah tahu, mana lagi berat dosa? Yang dah tahu, betul tak? Sebab itulah last Allah suruh kita mohon perlindungan. Syaitan boleh buat kita dah tahu tapi apa, tetap langgar. Ini lagi dahsyat. Sebab itu surah ini Allah susun pada akhir Quran ni antara hikmah-hikmah dia lah yang kita boleh dapat. Dalam surah 43 ayat 36 hingga 37. Ni mukadimah ni, kita belum masuk ayat ni, kita tengok ayat pula lah. Tahu cerita tentang perlindungan ni, betapa mustahaknya kenapa Quran ni diakhir dengan minta perlindungan kepada Allah. Sebab logik kita bila nak minta lindung, bila? Bila diganggu lah, bila ada musuh. Sekarang ni lepas baca Quran ada musuh ke? Tak nampak. Quran ni sumber hidayah, tapi diberatkan Allah suruh apa? Minta perlindungan. Sebenarnya apa? Sebenarnya ini jauh lebih bahaya musuh dia yang nak ganggu kita. Iaitu apa? Dia akan buat Al-Quran ni sesuatu yang disia-siakan dan hanya menjadi alat. Nanti kita tengok. Baik, cuba tengok apa yang dia buat. Allah sebut dalam surah 43 ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, apa tu? Dan barang siapa yang dia berpaling, tak mengendahkan zikri mana apa? Peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah. Apa maksud peringatan yang datang daripada Allah yang Maha Pemurah? Risalah. Peringatan ni macam risalah, kan? Peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah. Apa maksud dia? Al-Quran. Siapa yang tak mengendahkan, nak ambil tahu, nak ambil peduli peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah ni, apa berlaku? Nuqayyid lahu syaitanan. Kami adakan baginya syaitan. Fahuwa lahu qarin. Dan lalu syaitan menjadi pendamping dia. Kemudian ayat 37 sambung. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu, mereka ni apa? La yasuddunahum, benar-benar akan menghalang mereka-mereka tadi yang tak peduli ambil peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah ni. Jadi dia memudahkan kerja syaitan untuk halang mereka daripada apa? Anis sabil, daripada jalan Allah, daripada jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka sangka mereka ni orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah kerja dia. Apa kerja syaitan? Bagi orang yang tak nak peduli endahkan peringatan Quran ni, syaitan boleh buat apa kat dia? Syaitan boleh halang dia daripada jalan Allah yang lurus ni. Walaupun Quran ada di depan mata dia, tapi dia tak dapat apa-apa.
Dan dalam keadaan dia sangka apa? Dia sangka dia duduk dalam hidayah. Dia sangka dia buat benda betul. Rupa-rupanya tak betul. Begitu liciknya. Apa punca? Punca kerana dia sendiri ya'shu an zikri rahman. Dia sendiri tak nak ambil faham pun Allah cakap apa. Dia tak nak ambil faham Allah cakap apa. Jadi dia mudah diperdayakan. Itu janji kata-kata Allah dalam ayat ni. Sebab itu Allah perintah untuk kita ni tak nak rugi. Walaupun ada betapa ramai orang yang Quran ada depan mata dia, yang dia ada di tangan dia ke, tapi dia tetap rugi. Sebab dia tak berikan hak Quran kepada tempat yang sepatutnya. Sebab itu Allah sebut dalam surah 2 ayat 121. 121. Surah 2 ayat 121, surah Baqarah, muka surat 19. Jumpa boleh tengok. Kalau yang mampu boleh tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Jadi orang-orang yang kami anugerahkan nikmat ini, ingatan Ar-Rahman ni, kitab. Orang-orang yang kami anugerahkan, berikan mereka ni kitab Allah ni, ini panduan hidup. Inilah benda paling utama dalam hidup. Apa yang mereka kena buat untuk berikan hak anugerah yang hebat ni? Yatlunahu haqqa tilawatih. Apa maksud dia tu? Ini kena faham betul-betul ni. Yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mana dia? Jadi dalam terjemahan dia kata mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan dia. Memberi hak kepada bacaan tu. Satu. Jadi kita kena dah tengok apa tafsiran sahabat Nabi tentang maksud yatlunahu haqqa tilawati ni. Apa kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Mereka kata apa? Ini maksud yattabi'unahu haqqa tibaihi. Apa maksud dia? Mereka ikut, mereka mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Ini berikan hak Quran yang sepatutnya. Ini kata Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Baca Quran, dalam Quran ada apa? Ada arahan, ada larangan, ada semua perkara yang manusia kena lakukan banyaklah. Jadi apa tujuan dia baca ni? Dia nak tahu dan dia nak ikut sebaik-baiknya. Jadi Allah kata apa? Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang yang beriman dengannya. Orang yang ikut sebenar-benarnya Quran ni, mereka lah orang yang beriman dengan. Inilah hak Quran yang kita kena berikan. Dan wa may yakfur bihi, dan siapa yang ingkar dengannya, iaitu tidak mengikut dengan sebenar-benar ikutan, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Nampak? Orang yang rugi. Inilah syaitan nak buat kita. Syaitan nak buat kita jadi orang yang rugi.
dengan tak berikan hak Quran yang sepatutnya. Jadi bila nak ikut Quran, Quran duduk mana? Quran ni imam. Quran ni imam kita. Pemimpin kita lah Quran. Dalam hadis Nabi ada sebut tentang tu. Nanti kita masuk. Rugi dia banyak lah ke akhirat nanti. Okay, sekarang ni kita tengok dulu, ikut tu, maksud ikut dulu. Sebab kalau tak faham ni pun, tahu rugi pun tak ada guna juga. Kan ni tengok dulu makna apa? Apa maksud ikut tu? Ini nanti kita rugi. Kita faham dah maklum, kalau rugi ke akhirat maksud dia apa? So boleh jawab. Rugi ni kalau presisi Allah dalam Quran maksud dia? Apa maksud rugi ke akhirat? Boleh jawab tak? Tak tahu? Masuk neraka. Itu kesimpulan, masuk neraka. Dan Allah ada sebut lah. Okey. Tapi maksudnya apa? Kita tak nak rugi tu. Jadi sekarang ni ikut tu, ikut apa? Quran ni bila kena ikut, dia kena duduk mana? Kena duduk depan kita. Macam mana? Kita yang heret Quran ikut yang kita nak ke, ataupun Quran kita kena ikut apa yang Quran nak? Mana satu? Bila Quran ni kan ikut, kita sekata orang follow saya, tapi orang yang follow tu, orang yang nak follow kita duduk depan, itu di follow ke tak? Tak. Ikut imam, imam untuk diikuti kan? Jangan imam kan untuk diikuti kan? Tiba-tiba apa? Makmum sini, imam kat belakang, boleh ikut tak? Tak boleh. Jadi dia mesti nampak tak imam tu tengah rukuk ke sujud, dia mesti tahu kat imam tu buat apa. Betul? Betul tak? Boleh tak kita ikut imam, kita tak tahu imam tu buat apa? Boleh? Imam ni tengah rukuk ke sujud, saya pun tak tahu. Boleh? Tak boleh. Imam kena diikuti, betul? Jadi boleh tak kita ikut Quran, kita pun tak tahu Quran buat apa? Quran suruh apa kita tak tahu. Boleh ikut? Boleh ikut ke tak? Itu nama dia apa kalau ikut tu? Ikut membuta. Boleh macam tu? Ataupun bahasa yang buruk sikit, ikut tak ada sebutlah tu. Kan? Mengkhinzir buta. Tak boleh juga. Ini Allah, ni Nabi tekankan benda tu. Ikut. Ittiba' tu. Itu dalam Quran sebut suruh ikut. Itulah yang ditafsirkan oleh ni Ibnu Mas'ud. Tu kat surah 2 ayat surah 6 ayat 155 pula. Surah 6 ayat 155. Kenapa kena ikut Quran? Kenapa kena ikut? Jadi Allah kata apa dalam ayat tu? Surah 6 ayat 155. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini sebuah kitab. Dan ini adalah sebuah kitab, ini Quran. Dan Allah kata apa? Kami turunkannya sebagai satu bentuk hadiah, pemberian kepada manusia ni, pemberian yang sangat agung, yang besar, penuh dengan kebaikan-kebaikan mubarak. Kemudian datang arahan. Ini arahan ni nombor satu penting ni. Allah kata apa? Apa dia? Kena baca tu, sebab saya tak nak saya seorang je tahu. Baca ayat tu. Apa tu maksud dia? Apa maksud dia? Ikutlah olehmu. Tu balik ke mana? Kitab ni, arahan Allah tu. Suruh ikut kitab ni. Macam mana nak ikut? Saya pun tak perlu nak faham dia. Allah arah untuk kita ikut kitab ini. Fattabi'uhu. Maka sekarang kerja kamu, wahai yang baca,
ikutlah kamu akannya. Faham? Ikutlah kamu akannya. Kenapa tu Allah nak bagi satu tujuan besar? Wattaqu, dan berjaga-jagalah kamu. Cegah diri kamu daripada terseleweng. Kamu tak ikut dia, kamu boleh seleweng. Itu maksud takwa. Dua mekanisme penting. Buat, satu lagi, dan kena ada pertahanan supaya tak terseleweng dalam ikut tu. Apa tujuan Allah bagi apa sebenarnya? La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat Allah. Jadi sebenarnya syaitan dia nak gelincirkan kita daripada apa? Kalau boleh dia nak gelincirkan kita daripada nombor satu dulu, apa? Dia tak reti baca langsung. Itu kejayaan paling besar kalau dia boleh buat. Yang kedua, baca je lah. Baca je. Tapi jangan ikut. Jangan faham. Kalau kamu faham, kalau kamu tak faham, kamu tak boleh ikut lah. Baca je, tak apa. Dan dia berasa seronok kan biar kita buat itu saja. Kadang-kadang kita jahil apa benda yang kita baca. Memang itu satu. Yang kedua, kalau dia tak boleh halang pula, okeylah faham. Tapi faham sebagai apa? Sebagai apa? Untuk bangga-bangga saya belajar je. Faham je lah, tapi tak buat apa-apa juga. Itu yang ketiga. Itu tahap-tahap dia. Pertama, kalau boleh dia kata, dia suruh buat apa? Jangan baca langsung. Kalau nak baca juga, baca je, tapi jangan ikut langsung. Maksudnya apa? Tak payah faham lah. Bila tak faham pun tak boleh ikut. Kan? Yang ketiga, faham. Tapi faham untuk berbangga saja. Dan lekeh orang lain tak faham. Kan? Sekarang dia tak buat apa-apa untuk betulkan. Ini yang ketiga. Itulah tahap-tahap dia. Jadi sebab itu Allah kata, fattabi'u tak cukup. Wattaqu, berhati-hati dengan dia. Apa dia? Allah nak bagi rahmat kat kita. Okey, itu. Sebab itu dalam ayat satu lagi, tengok Allah sebut dalam surah 7 ayat 204. Satu lagi. Surah 7 ayat 204. Jumpa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah 7 204 muka surat 176. Boleh buka. Biar puas hati kita tengok ayat itu. Sama-sama. Dah, jumpa Tengok Allah kata apa. Tengok ayat ni serupa macam tadi, diterangkan lagi je. Apa Allah kata? Apabila Quran dibaca, begitu mustahaknya bacaan Quran. Sebab Allah nak suruh kita ikut bacaan tu. Faham dia apa supaya kita betul-betul berada di atas petunjuk. Jadi bila Quran dibaca, apa kita kena buat? Apa adab dia? Dengar istimak, maknanya dengar sungguh-sungguh. Listen carefully, itu bahasa Inggeris dia. Masuk ke situ istimak, listen carefully, faham? Dengar betul-betul. Dan kemudian wa ansitu, apa maksud dia? Diam, maknanya jangan biar ada gangguan supaya fokus kita untuk dengar fokus ni hilang. Apa natijah yang Allah nak? La'allakum turhamun. Kenapa Allah kata bila Quran dibaca? Bagus tak baca Quran? Bagus tak? Boleh tak ayat berhenti kat situ? Bila Quran dibaca, dengar je. Cukup tak? Cukup tak? Dengar lah. Alhamdulillah hari ni saya dah dengar Quran. Sekadar itu saja kan? Hari ni pertandingan musabaqah kan? Ya Alhamdulillah. Tapi cukup tak kita sekadar dengar saja? Dalam keadaan
banyak perintah dia kita tak bertindak dan tak proaktif dalam hal tersebut. Banyak. Jadi ini satu benda yang kita kena muhasabah juga. Iaitu bila Quran dibaca, Allah suruh dengar betul-betul dan yang maknanya hilangkan gangguan yang boleh ganggu kita daripada menguasai Quran, dan Quran benar-benar jadi apa? Kekuatan kita untuk hidup sebagai mukmin yang kuat. Hari ini Quran ada tapi tak jadi kekuatan kita untuk jadi mukmin yang hebat, yang kuat. Siapa pun tak takut dengan kita walaupun Quran bersepah-sepah dengan kala-kalanya. Yang Muslim berjuta dalam ni. Zaman Nabi Quran turun sikit-sikit je, belum habis turun lagi. Tapi semua orang gerun. Ada empire tu sebelah sana timur barat. Dah berapa tahun empire Rom? Hampir 500 tahun dah mereka ni tegak berdiri. Tiba-tiba Quran kecil je. Nabi dan sahabat yang sikit, mereka takut. Masjid tak ada tiang macam ni pun. Masjid pelepah tamar je tiang dia. Dan atap dia juga apa? Kan? Pelepah tamar je kan? Tiang kurma masjid. Kalau hujan pun bocor turun je. Tapi digeruni lawan. Kita masjid berbanyak. Sebab apa? Kekuatan utama kita telah pun hancur ni. Betul tak? Dan mereka sangat tahu. Jadi, bila kita hilang buat benda ni, apa dia? Adab dengan Quran. Tak ada. Baca Quran betul-betul. Tak listen betul-betul pun dengan bacaan. Arahan Allah ni. Situ. Tak buat pun kita. Istimak dengar bagi faham betul-betul. Kita tak buat. Kita belajar bukan nak bagi faham. Tak buat. Dan wa'an situ. Hindar daripada gangguan ni supaya fokus. Jangan larang ni. Tak buat juga. Allah kata, aku nak bagi rahmat. La'allakum turhamun. Jadi benda tu kita tak buat. Yang kedua, baca. Allah kata apa? Fattabi'u, ikut. Taqwa, ikut. Tak buat juga, rahmat Allah pun hilang. Siapa yang buat benda ni? Yang ganggu benda ni? Orang kafir lah, musuh. Ada tak sebut dalam Quran? Tu kat surah 41. Ayat 26. 41 ayat 26. Waktu masuk awal ni kan? Macam mana? Kita ambil masa sikit Boleh Muka surat 479. Nombor 41 ayat 26. Jadi sekarang ni yang baca ni, sekarang saya bagi dua ayat. Perhatikan, ingat balik ayat ni tadi dengan ayat ni. Ini ayat yang sangat bertembung. Ayat ni Allah nak bagi tahu. Ini Allah suruh dan ini bertembung dengan suruhan Allah. Allah bagi tahu ini gambaran orang yang lawan suruhan ni. Jumpa ayat tu. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Tengok tadi Allah kata bila Quran dibaca, dengar sungguh-sungguh dan diam, fokus supaya kamu dapat rahmat aku. Betul? Sekarang ni apa pula Allah kata? Gambaran ni yang halang pula daripada kita buat benda tu. Siapa? Orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tak beriman dengan Quran. Normal tak orang tak beriman dengan Quran dia akan buat benda ni? Normal ke tak normal? Normal, dia memang dia kafir. Yang tak normal apa dia? Ya, dah jawapan sendiri dah. Ya. Itulah kata yang tak normal. Tengok kita jiwa macam mereka juga. Apa dia? Mereka kata, la tasma'u lihadzal Quran. Jangan dengar, belajar bagi faham Quran ni. Tujuan dengan nak bagi faham tu. Sampai kuasa Quran ni betul-betul dalam jiwa kita. Kita ni hidup dengan jiwa Quran. Sebab tu Nabi kata apa? Akhlak dia Quran ni sebati dalam dia. Segala ayat-ayat tu, ni, begitu mewarai hati Nabi. Tapi hari ni ayat Quran, dengan tak hafalnya lagi. Tak hafal tak apalah, tapi kurangnya faham. Dengan ayat tu boleh tahu. Tak tahu juga. Dan kita sendiri yang seolah-olah apa dia? Menggalakkan jangan dengar Quran. Pasang kat rumah apa? Mak bapak contohnya. Nah, kamu layan cerita ni habis-habis. Dalam keadaan Quran tengah jahil tak faham pun. Jadi sekarang ni kerja tu yang buat ni qaulal ladzina kafaru ke siapa?
Ejen-ejen ni yang buat halang ni sekarang siapa pula? Jadi rupanya luaran Muslim tapi jiwa sifat sama macam orang kafir. Sama je. Dan kita tak sedar, kita rasa okey je benda tu. Sedangkan kita lah orang yang sedang buat benda yang sama. Dalam keadaan kita tak sedar langsung pun kita buat. Inilah kerja syaitan tadi apa dia? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Perasan macam ada petunjuk. Perasan masih duduk dalam petunjuk lagi. Jadi ini bahaya. Jadi orang kafir kata jangan dengar Quran sebab apa? Kalau dengar ni mereka kuat. Kalau kemudian apa dia? Tadi Allah kata wa'an situ, diam kan? Mereka buat apa? Walghaw fihi. Apa terjemahan dia? Buat gangguan, hiruk pikuk, bising, betul? Hantarkan mereka sesuatu supaya apa yang mereka patut fokus ni mereka beralih kepada fokus benda yang lain. Betul ke tak betul? Sepatutnya hidup kita semua fokus kat sini. Tapi hari ni hidup kita fokus kat mana? Fokus kat mana? Beli Netflix tu, pergi beli kan? Beli kan? Beli apa lagi? Ya, semua yang fokus kat lain dah teralih dah. Dan la'allakum taglibun, supaya kamu dapat kalah. Kenapa mereka kata kalah? Allah kata Allah nak bagi rahmat. Jadi kita ni sebenarnya kalah sebab apa? Sebab ekonomi lemah. Kenapa umat Islam kalah? Soalan last. Ini mukadimah. Kenapa kita kena mohon perlindungan ni last? Allah tutup dengan ta'awuz. Surah An-Nas tu. Musuh dalaman tu. Nanti kita bincang betul-betul yang tu. Ini mukadimah dia. Jadi sekarang ni kenapa kita kalah? Kita lemah. Kenapa? Dan mudah dipukul otak-atik kan? Punca dia? Sebab ekonomi lemah. Fizikal lemah. Apa dia? Sebab apa? Tak cukup alatan. Tak cukup apa? Iman. Ya, itu contoh, itu hampir tepat lah tu. Sebenarnya apa? Ya, kita yang mengundang punca apa? Tadi Allah kata apa? Allah nak beritahu apa? Kita menang sebab rahmat Allah. Kita kuat sebab rahmat Allah. Faham tak? Siapa boleh kalahkan kita kalau Tuhan yang cipta langit dan bumi sayang kita betul-betul? Siapa boleh kalahkan? Ada tak? Orang yang ada tak makhluk yang ada yang lebih kuat daripada tu? Tak ada. Allah ni pemilik langit dan bumi. Bila dia rahmati kita, apa dia buat? Dia tak akan biarkan kita macam ni je. Tapi ada syarat tak nak dapat rahmat Allah? Apa dia? Tadi Allah suruh. Bila Quran dibaca, dengar dan fokus. Dan ikut dan takwa. Supaya aku rahmat kamu. Bila aku rahmat kamu, siapa yang nak jentik kamu, aku akan hancurkan dia. Jadi kita lemah bukan sebab tak cukup apa-apa. Tapi tak cukup, dah tak dapat rahmat. Rahmat Allah dah hilang. Dengan perbuatan siapa sebenarnya? Perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri. Tengok Nabi zaman awal-awal perang. Alatan cukup. Perang Badar, apa alatan dia? Musuh dengan segala macam ada. Dengan kuda, dengan unta, cukup habis. Ramai 1,000 orang. Kita berapa orang? 3 orang. Itu pun tak prepare langsung. Tak sangka kena perang. Menang ke tak menang? Kenapa menang? Sebab ekonomi kukuh masa tu. Mana ada Madinah tak ada kuat ekonomi? Ada senjata yang canggih masa tu? Tak ada. Kenapa menang? Ya, sebab rahmat Allah tu menang. Itu sebab dia. Kita menang sebab rahmat Allah. Jadi carilah rahmat Allah sebelum fikir nak itu kukuh, ini kukuh, nak kuat itu. Cari rahmat Allah dulu yang kamu sendiri telah tinggalkan. Allah suruh dengar Quran betul-betul. Faham dia. Kamu tak nak faham. Benda lain kamu boleh faham. Allah suruh ambil Quran cara yang Allah nak. Bukan cara yang kita nak. Apa kita ambil Quran macam mana? Hari ini Quran jadi alat. Betul? Alat apa? Alat pembuka dan penutup. Betul? Kan? Nak buka, meh Quran sini. Kamu datang kat aku Quran. Habis dia buka, okey kamu pergi berambus. Buat lawa. Okey, tutup balik dengan Quran balik. Macam tu ke kita? Kita sedang beradab dengan Quran ke tak? Itu mengundang rahmat ke murka? Tapi sangkaan macam majlis tu bagus, berkat. Majlis mula-mula je elok, tengah-tengah lawa tahma, tak apa-apa, lagu semua. Habis tu tutup, mai doa balik dengan Quran sikit. Macam tu ke? Cara Quran yang Allah suka. Faham? Sebab tu inilah kerja syaitan. Sebab tu Allah mula Quran ni, ya, Fatihah. Fatihah apa dia? Fatih apa?
pembuka, kunci kejayaan kita, ya. Tapi ditutup dengan apa? Perlindungan kat Tuhan. Sebab jalan nak sampai kunci kejayaan Fatihah tu diganggu oleh musuh yang ni, syaitan. Sebab tu akhir penutup Quran Allah tutup dengan surah An-Nas. Akhirnya apa? Manusia ni walaupun ambil Quran tapi dipuja benda lain. Kan? Dia ambil Quran untuk alat memuaskan sesuatu yang dia rasa je. Bukan alat untuk jadi pemimpin dia ke depan. Dalam masa yang sama, lepas tu dia puja benda lain. Inilah orang yang rugi. Sebab tu Allah sebut orang yang rugi ni apa? Cuba buka surah last. Tutup dengan surah 39. Ayat 15. 39 ayat 15. Sampai 16 kan? Sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah, jumpa. Muka surat 460, okey. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Jadi maka Allah kata, pujalah kamu apa saja yang kamu nak selain daripada Allah. Dalam masa kamu ambil ayat-ayat Allah ni, tapi rupanya kamu puja yang lain. Kamu jadikan dia hanya alat saja untuk apa? Aktiviti hidup kamu. Semata-mata Quran. Dia bukan duduk depan kamu. Rupanya Quran duduk belakang kita. Bila perlu, main sini Quran. Bila tak ada, pergi jauh-jauh. Itukah kita sebagai orang yang betul-betul nak Quran jadi panduan? Tak. Betul kan? Itu hakikatnya. Jadi Allah kata apa? Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis. Jadi bila kita masih fikir, apa salahnya? Jadi dalam hadis Nabi apa tu? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara kalam banyak ucapan para nabi terdahulu yang banyak diucapkan pada umat dia ialah apa dia? Bila kau rasa tak malu, buat apa kamu suka. Kan? Kamu nak pertahankan, nak buat cara kamu, silakan. Allah memang beri kita bebas. Nak buat apa saja dengan kitab dia ni, suka hati kamu. Tak ikut cara dia pun, buatlah, ambil. Tapi ingat, apa dia? Satu masa nanti, kitab ini nanti akan jadi saksi betul-betul. Sama ada Quran betul-betul bela kita ke, ataupun dia jadi apa? Pendakwa kita. Dia akan datang nanti. Jadi ini kita bimbang. Bila kita buat Quran tak kena cara yang sepatutnya, sebagaimana yang Allah suruh, kita bimbang rupanya apa? Sebab itulah kita kena banyak lindung dengan Allah ni. Kita nak Quran ni betul-betul kita ikuti dia. Lepas tu Allah kata apa? Pada orang-orang yang degil juga, fa'budu ma syi'tum min duni, maka pujalah apa yang kamu nak selain daripada Allah. Pujalah dunia kamu, harta kamu, hiburan kamu, lara kamu tu dalam masa yang sama. Dan kul, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang apa? Merugikan diri mereka dan keluarga mereka dengan tak ikut apa yang Quran suruh dia. Perintah-perintah ni. Bila kerugian itu dirasakan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala zalika huwal khusranul mubin. Inilah rugi yang sangat-sangat yang sebenar-benarnya. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat 16. Kerugian dia ini masukkan ialah neraka tu. Sambung ayat tu. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal.
Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Jadi bagi mereka nanti dari atas mereka ada lapisan daripada api dan bawah mereka lapisan daripada api, iaitu azab yang keliling mereka macam oven tu. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah cara Allah menakut-nakutkan hamba dia. Allah takutkan kita dengan Quran. Jadi bila kita tak tahu apa dalam Quran, rasa takut tak dengan yang patut kita takut? Tak. Kan? Bila kita banyak tengok TV je, movie, horror movie lah apa, akhirnya kita tak takut dengan yang patut kita takut. Yang tak patut takut jadi takut. Cerita rekaan entah mana betul ke tak tahyul hantu tu, jadi takut lebih-lebih. Yang patut takut dalam ni dia tak baca, dia tak faham. Dia jadi tak rasa takut. Jadi manusia telah tertipu dengan dunia dia. Jadi demikianlah Allah takutkan hamba-Nya dengan cerita-cerita dalam Quran ni. Jadi Allah kata apa? Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada aku dengan ambil peduli cerita yang aku takutkan kamu dalam Quran. Bagi faham dia. Tapi kita telah pun dihalang benda ni kan. Oleh orang-orang kafir ni asalnya. Tapi akhirnya dah jiwa kita pun sama juga. Jadi ini satu musibah besar buat umat Islam. Dia kena baiki balik. Supaya rahmat Allah betul-betul datang kat kita. Dan kita akan kuat dengan wahyu ni. InsyaAllah nanti kita tengok ayat 1 surah An-Nas. Jadi faham kenapa Quran ni akhirnya rasa macam dapat hidayah dah. Tapi lalas tutup dengan mohon apa? Lindung dengan Allah. Sebab hidayah ni perlu dipraktikkan, bukan hanya baca saja. Dan dalam nak buat ni, nak ikut Quran, syaitan yang paling akan halang kita. Sebab itulah tutup Quran dengan apa? Sentiasa mohon perlindungan dengan Allah. Inilah jalan dan juga cara untuk kita benar-benar boleh dapat manfaat daripada ayat-ayat Allah ni. InsyaAllah ni sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita masuk surah apa? An-Nas pada ayat yang awal nanti pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.